Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak cikgu semua. Okay, hari ini kita akan belajar tajuk sains tingkatan 2 iaitu daya. Okay, sebelum kita explore apa itu daya, cikgu nak semua orang tonton video ini. Okey, perhatikan kan ada beberapa aktiviti yang dilakukan oleh adik-adik yang comel tu. Okey. Aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh mereka menghasilkan sesuatu iaitu kita panggil sebagai daya. Aktiviti seharian kita sebenarnya menghasilkan daya. Kenapa daya ni adalah sangat penting kerana daya akan menghasilkan pergerakan. So, kita nampak adik-adik itu tadi tolak pintu, tarik pintu. Jadinya tindakan tarik dan tolak tersebut akan menghasilkan daya. Kan? So, apakah dia daya? Daya ialah tarikan atau tolakan yang dikenakan ke atas sesuatu objek. Okay? Jika kita ada satu objek, kita tolak ataupun kita tarik objek tersebut, so akan ada daya dikenakan terhadap objek tersebut. Itulah dia daya. Okey, hari ini kita akan tengok kita ada 4 objektif pembelajaran. Yang pertama, kamu kena kamu dapat mengenal pasti pelbagai jenis daya yang wujud di sekeliling kamu. Kamu juga dapat mengenal pasti magnitud, arah dan titik aplikasi bagi daya. Yang ketiga, kamu dapat menyatakan ukuran daya menggunakan alat pengukuran daya. Dan yang keempat, kamu dapat menjelaskan dengan contoh daya tindakan dan daya tindak balas. Okey, seterusnya kriteria kejayaan. Yang pertama, kamu perlu dapat mengenal pasti 5 jenis daya yang wujud di sekeliling kamu. Yang kedua, kamu dapat menentukan magnitud, dapat melukis arah dan dapat mengenal pasti titik aplikasi bagi daya. Dan seterusnya, dapat menyatakan alat pengukuran daya dan unit daya dengan betul. Yang terakhir, dapat menyatakan dengan contoh daya tindakan dan daya tindak balas. Okey, jom kita explore. Ada berapa agaknya jenis-jenis daya yang wujud di sekeliling kita? Okey, pertama, cuba kamu lambungkan apa-apa objek yang ringan ke satu ketinggian. Kamu lambungkan ke atas objek tersebut dan cuba kamu perhatikan apakah yang akan berlaku kepada objek tersebut. Objek tu akan jatuh ke bawah kan? Betul tak? Kenapa agaknya objek-objek itu jatuh ke bawah? Objek itu jatuh ke bawah disebabkan adanya daya yang bertindak terhadap objek tersebut. Dan apakah daya itu? Daya itu adalah daya graviti. Daya graviti ni adalah daya yang mengarah ke pusat bumi. Maknanya arah ke arah pusat bumi. Dia akan sentiasa point ke bawah sebab dia arah ke bumi. Sebab tu mana-mana objek yang kamu lihat macam ni, buah apple ni, dia akan jatuh ke bawah. Okey, disebabkan adanya daya graviti. Okey, itu daya graviti. Seterusnya, tengok tiga-tiga objek ni. Kita tengok ketiga-tiga objek ni terapung di atas permukaan air. Kenapa agaknya dia boleh terapung? Ini juga kenapa dia terapung disebabkan oleh daya yang bertindak ke atasnya. So, apakah daya yang bertindak ke atas ketiga-tiga objek ni? Daya tersebut adalah daya apungan. So daya apungan adalah daya tuja yang bertindak kepada sesuatu objek yang terapung di dalam sesuatu bendali. Kenapa bola ni boleh terapung? Disebabkan ada daya tuja yang bertindak ke atas. Daya tuja yang bertindak kepada itik ni. Kenapa itik ni
Objek itik ni boleh terapung di atas permukaan air sebab adanya daya tujah. Okey, daya tujah ni yang bertindak ke atas objek ni yang menyebabkan objek ini terapung. Ini kita panggil sebagai daya apungan. Okey, ini ada lagi dua situasi, dua aktiviti yang dilakukan. Kita tarik spring, kita mampat ataupun kita tarik spring, dan yang kedua kita regangkan getah. Okey, kita regangkan getah. Okey, kedua-dua aktiviti ini akan menghasilkan daya juga. So, apakah daya yang terhasil? Daya yang terhasil adalah daya elastik. Okey, so elastik ni apa? Daya yang wujud apabila sesuatu bahan diregangkan atau dimampatkan. Macam spring, apabila dimampat, kita boleh mampatkan spring, kita juga boleh regangkan spring. So, tindakan meregang ataupun memampatkan spring itu adalah akan menghasilkan daya elastik. Okey, ini adalah daya elastik. Okey, seterusnya. Ada dua situasi di sini. Orang tu telah menarik bongkah kayu. Okey, dia menarik bongkah kayu. Kalau kita tengok bongkah kayu adalah sesuatu benda yang berat. Okey. So, objek yang berat sukar untuk kita tarik di atas permukaan yang kasar. Tetapi jika diletakkan berbolah begini, keadaan ini akan menjadi lebih mudah kan untuk menarik. Dan kita tengok ni adik ni bernaik basikal. Okey, basikal kayu dia akan bergerak. So, kita tengok akan ada kesan kepada tayar basikal ataupun motosikal ataupun apa-apa kenderaan yang bergerak di atas jalan raya. Kita tengok setelah beberapa lama kita akan nampak tayar akan menjadi haus ataupun botak. Okey. So, bila kita tengok pergerakan di sini, ini adalah dia menarik-tarik. So, panah akan arah ke sana. Tarikannya akan arah ke sana. So, apakah nama daya yang bertindak atas objek? Apabila objek itu ditarik, ini ada kita nama sebagai daya Okey, ini adalah daya geseran. Apa dia daya geseran? Daya geseran adalah daya yang menentang gerakan. Dia adalah menentang gerakan. Orang ni menarik, kita nampak dia ni menarik ke arah ini. Tetapi kita kata daya geseran adalah daya yang menentang gerakan. Dia akan menentang gerakan. Jadinya arah untuk daya geseran ini adalah arah bertentangan dengan arah pergerakan. Okey, kalau kereta basikal adik ni bergerak ke depan, maksudnya daya geseran yang dikenakan ke atas basikal ini adalah daya yang bertentangan, iaitu ke belakang. So, ini adalah kita panggil sebagai daya geseran. Dan daya geseran bertindak di atas dua permukaan yang saling bersentuhan. Jika dua permukaan yang saling bersentuhan, sebab tu kita kata daya geseran tadi, apabila pergerakan kenderaan di jalan raya akan menyebabkan tayar haus. Tayar akan haus. Kenapa? Sebab dia bersentuhan. Okey, sebab ada dua permukaan yang bersentuhan. Ini akan menyebabkan geseran berlaku. Kita tengok sini, apple ini dalam keadaan pegun. Dia tidak jatuh, boleh kita letakkan di atas buku. Kenapa ini berlaku? Ini disebabkan ada daya yang bertindak ke atas apple ini yang menyebabkan apple ini dalam keadaan pegun, tidak bergerak. Okay, dan nama daya ini adalah daya normal. So, daya normal adalah daya yang dihasilkan apabila suatu objek bersentuhan dengan sesuatu permukaan. So, apabila kita letakkan apa-apa objek yang bersentuhan tidak bergerak. Tadi apabila kita gerak, akan ada satu daya yang bertentangan, iaitu daya geseran. Betul tak? Okay, ini adalah daya di mana apabila kita letakkan mana-mana objek di atas satu permukaan yang lain, maksudnya ada sentuhan antara dua permukaan objek. So, ini kita panggil dia sebagai daya normal. Dan daya normal, arah daya normal adalah ke atas. Ini adalah arah daya normal. Okey, dia bertindak ke atas. Ini daya normal. Okey, seterusnya. Ini ada yang terakhir kita, iaitu berat. Okey, kalau kita tengok semua objek kita letakkan dalam keadaan pegun, sebenarnya ada daya graviti yang bertindak ke atasnya. Dan daya graviti yang bertindak ke atasnya kita panggil sebagai berat. Contohnya, pasu ini mempunyai berat 20 Newton. So, maksudnya ada 20 Newton, nilai 20 Newton itu dikenakan ke atas pasu ini.
Okey, maksudnya kan dia akan, dan apabila kita kata dia bertindak kepada daya graviti, so arah dia adalah arah ke bawah, iaitu arah menunjukkan arah graviti. So itu adalah ada 5 tadi. Betul tak? Ada 5 jenis daya. Yang pertama tadi kita tengok daya graviti, yang kedua daya apungan, yang ketiga daya geseran, yang keempat daya normal, yang 5 daya berat. So itu adalah daya jenis-jenis daya. Okey, kita nak tengok tentang ciri-ciri dan pengukuran daya. Apakah ciri-ciri daya? Tadi cikgu dah sebut, cikgu runjukkan kamu anak panah, betul tak? Kemudian cikgu ada sebut tentang 20 Newton iaitu berat, dan bagaimana kita nak ukur apabila kita kata dia mempunyai 20 Newton. So bagaimanakah kita nak mengukur daya? Kan? Kita nak ukur daya, macam mana nak ukur? Okey, pertama kita tengok ada situasi ni. Nampak tak gambar rajah ni? Cikgu tu ada nilai di sini. Nilai yang cikgu letak di sini adalah 20 Newton. Kita nak tengok apakah maksud 20 Newton ini. Kemudian kamu perhatikan adanya anak panah di sini. Okey, dan kamu perhatikan ini kaki, okey, kaki yang mendang bola ini dia ada satu point, ada satu titik yang diberi tumpuan kepada untuk menendang bola, betul tak? Maksudnya di kawasan yang cikgu bulatkan ini adalah kawasan tumpuan dia nak tendang bola. So bola tu akan terkena pada di hujung kaki ni. Okey, so ketiga-tiga ni. So apa maksud dia? Dia maksud di sini 20 Newton ni adalah menunjukkan magnitude, iaitu nilai daya yang dikenakan kepada bola ini untuk bola rugby ni bergerak. Okay, kita bagi daya tolakan dia banyak 20 Newton. So itu nilai. Kemudian pergerakan bola ini, kerana daya yang dikenakan, dia akan mengarah kepada satu arah. Kan, satu arah. So kita tunjukkan arah itu dalam bentuk anak panah, dan anak panah ni menunjukkan arah daya itu dikenakan. Dan dari sini cikgu bulatkan ni adalah di kawasan di mana tumpuan daya dikenakan. Maksudnya kita tendang bola, kaki itu daya itu dikenakan pada titik tu yang kita panggil sebagai titik aplikasi. Ini adalah titik aplikasi. Okey, so terusnya situasi yang kedua. Seorang lelaki menolak, dia menolak kotak. Dan di sini kita ada nilai ataupun kita panggil sebagai magnitude daya adalah sebanyak 50 Newton. Kemudian arah yang dikata ditolak, push kan. So arah push, so arah yang ditolak, menolak arah tolakan kotak ini adalah ke arah ke kiri. Dan kalau kita perhatikan di tangan ni digunakan untuk menolak kotak. So tangan inilah kita panggil dia sebagai titik aplikasi. Okay. So cikgu sebut tadi kita ada magnitude dan arah. Okay. So daya mempunyai magnitude dan arah. Apa dia magnitude? Apa dia arah? Magnitude ialah kuantiti atau nilai. Sebut tadi kan, nilai sesuatu ukuran. Kita ada 20 Newton, kita ada 50 Newton. Itu adalah ukuran dia. Itu adalah nilai daya tu. Nah, kita panggil dia sebagai magnitude. Kemudian arah adalah hala yang dituju oleh daya. Cikgu sebut tadi kan hala yang dituju. So nak tolak kotak ni, hala yang dia tuju adalah arah ke kiri. So itu adalah menunjukkan arah daya. Dan last sekali adalah titik aplikasi. So ini adalah kita panggil sebagai titik aplikasi, iaitu titik yang titik tindakan daya ke atas suatu objek. Okey, titik di mana daya tertumpu di kawasan itu. Okey, daya yang dikenakan tertumpu di titik aplikasi. Okey, itu adalah sebagai titik aplikasi. Okey, kes ni. Ada satu lagi situasi kita nak cabut paku menggunakan hammer, menggunakan tukul besi. Okey, kita perhatikan kat sini ada nilai-nilai, sebab kita faham tadi daya mempunyai magnitude dan arah. Okey, magnitude dan arah. So di sini kita perhatikan magnitude untuk daya ini adalah sebanyak 15 Newton. Okey, dia adalah 15 Newton. Ini adalah
dia punya magnitude ataupun nilai dia adalah 15 Newton. Kemudian tadi sebut daya mempunyai arah, kan? Arah untuk daya ini adalah menunjukkan ke anak panah ini, ya, ini adalah arah. Okey, dan arah ini menunjuk ke arah bagaimana daya itu dikenakan. Dan yang ketiga, kita cerita tentang titik aplikasi, di mana satu titik daya tertumpu kepada titik tersebut. Itu kita panggil sebagai titik aplikasi. So untuk kes ni kita perhatikan tukul besi ni diletakkan di bongkah kayu. Dan kita perhatikan di kawasan titik ini, nampak tak? Permukaan antara bongkah kayu dan tukul besi ni bersentuhan. Dan kita akan nampak di sini, inilah di mana daya tertumpu di kawasan ini sahaja. Kita nak tarik tu kan, daya tertumpu di kawasan ini. Inilah kita panggil sebagai titik aplikasi. Itu adalah titik aplikasi. Seterusnya, tampak tak, ini adalah satu alat dalam makmal yang digunakan untuk mengukur berat. Ini adalah alat untuk mengukur berat. Okay, so ini yang kita panggil sebagai neraca spring. Semua orang tahu kan ini adalah neraca spring. So neraca spring ni kita gunakan untuk mengukur daya. Daya diukur menggunakan neraca spring. Kita gunakan neraca spring. Dan magnitude daya ataupun nilai lah, kan? Magnitude daya ni adalah nilai daya diukur daripada bacaan skala. Ni kan ada skala, ada 1, kan, ada 1, 2 sehingga 10. Ini semua adalah skala yang kita ambil untuk menentukan nilai daya tersebut. Okay, so kita faham sekarang daya diukur menggunakan neraca spring. Okay, dan kalau nampak kat sini huruf N, apa maksud N ni? Apa maksud N ni? N ni bermaksud adalah unit ukuran bagi daya. So apa bagi daya? Unit ukuran bagi daya adalah Newton, ataupun kita letak simbol dia sebagai N besar. Okey, N. Okey, N besar. Kenapa Newton ya? Kenapa Newton? Sebab penemuan Sir Isaac Newton ni adalah ahli sains dan matematik yang menemukan daya graviti. Dia duduk kat bawah pokok apple, tiba-tiba sebiji apple jatuh ke atas kepalanya. So dia wonder kenapa apple ni jatuh ke bawah. Itulah titik permulaan bagaimana penemuan daya graviti. Penemuan daya graviti oleh Sir Isaac Newton. So daripada situlah ukuran daya menggunakan nama dia. Nama dia itu Newton. Ni contoh kita nak ukur daya graviti. Kita angkatkan daya graviti. Kita tahu bongkah kayu ni akan, apabila kita letakkan, daya graviti akan dikenakan ke atas bongkah kayu. So berapakah nilai daya graviti yang dikenakan ke atas bongkah kayu ni? Kita boleh tahu dengan kita menyukat menggunakan neraca spring tadi. Dan bacaan asal spring kita tengok kepada skala dia. Dekat sini kalau kita perhatikan, di sini ukuran dia lebih kurang 4.2 Newton. So dia 4.2 Newton lah nilai dia tu. Nilai dia 4.2 Newton. Contoh yang kedua, kita nak mengukur daya geseran. Sampun juga bongkah kayu, kita tarik bongkah kayu. Apabila kita tarik bongkah kayu, kita tahu akan ada daya geseran yang bertindak bertentangan dengan daya tarikan yang kita tarik tadi. So, berapakah nilai daya geseran yang dikenakan? So, kita akan gunakan neraca spring dan kita akan tengok skala pada neraca spring di sini. Neraca spring di sini, berapa nilai dia ni? Kita akan baca. So, jika ini adalah 4.2. So, 4.2 lah nilai dia. 4.2 apa? Newton. Sebab dia adalah Newton. So 4.2 Newton adalah nilai daya geseran yang bertindak ke atas bongkah kayu ini. Ini kita panggil sebagai daya geseran. Ini bagaimana kita nak mengukur daya geseran. Nampak tak? Kita faham sekarang ni. Cikgu ulang semula. Sebelum kita masuk seterusnya, faham daya mempunyai magnitud dan arah. So magnitud tu adalah nilai. Arah itu adalah menunjukkan hala tuju arah yang hala tuju daya yang dikenakan.
Okey, dan kita represent arah tu dengan menggunakan anak panah. Okey, kemudian kita tengok tentang titik aplikasi. Titik aplikasi adalah satu titik di mana daya tertumpu ke atasnya. Okey, daya tertumpu pada titik tersebut di kawasan itu. Okey, dan seterusnya kita tengok bagaimana kita nak mengukur daya. Kita ukur daya menggunakan alat kita panggil sebagai neraca spring, dan nilai bagi daya adalah Newton. Okey, dan unit bagi daya adalah Newton. Okay, so itu adalah tentang daya. Okey, seterusnya kita tengok kepada pasangan daya tindakan dan daya tindak balas. Okey, perkataan daya tindakan dan daya tindak balas. Kita nak tengok dia ni adalah pasangan. Bermaksud dia akan bertindak sama, serentak. Daya tindakan dikenakan, dalam masa yang sama ada daya tindak balas yang bertindak ke atas objek yang sama. Okey, kita tengok dua objek ni, kenapa kereta ni tidak jatuh. Okey, duduk dekat lereng bukit, tetapi kereta ni masih duduk kekal di situ. Dia tidak jatuh ke bawah. Okey, kenapa dia terjatuh ke bawah? Ini disebabkan adanya tindakan daya tindakan dan daya tindak balas yang bertindak serentak. Okey, dalam masa yang sama. Sama juga dengan buah apple ni pun sama. Kenapa dia duduk diam saja? Disebabkan adanya daya tindakan dan daya tindak balas yang bertindak ke atas buah apple ini. Okay, kita tengok contoh yang pertama. Okay. Kenapa kedua-dua situasi itu berlaku? Kenapa kedua-dua objek tersebut dalam keadaan? Ini adalah disebabkan adanya hukum Newton ketiga yang menyatakan bahawa bagi setiap daya tindakan terdapat daya tindak balas yang sama magnitude. Dia akan sama magnitude tetapi bertentangan arah. Dia bertentangan arah. Magnitude yang sama, contohnya diberikan daya tersebut dan nilai dia adalah 20 Newton. Maksudnya daya tindakan 20 Newton, daya tindak balas juga adalah 20 Newton. Tetapi arah dia mesti bertentangan. Jika daya tindakan dikenakan ke kanan, maksudnya daya tindak balas akan bergerak ke kiri. Ini maksud bertentangan. Okey, kita tengok situasi pertama, jasad yang kekal di atas meja. Sebuah buku kekal di atas meja. Kenapa boleh kekal? Sebab adanya tindakan daya tindak balas dan juga daya tindakan. Okey, kita perhati kat sini. Kita ada daya tindakan. Daya tindakan dia adalah ke bawah. Ini adalah berat objek tersebut. Dan dalam masa yang sama, daya tindak balas juga dikenakan dalam keadaan yang bertentangan arah. Nampak bertentangan arah. Katalah berat daya tindakan ni dikenakan adalah sebanyak 20 Newton. Okey, sebanyak 20 Newton. So jadinya dikenakan sebanyak 20 Newton. So daya tindak balas juga ni adalah sebanyak 20 Newton. So dia sama. Okey, adalah sama. Nilai dia mesti sama. Tetapi hanya arah yang bertentangan. Ini cikgu sebutkan yang bertentangan. Dia adalah sama tetapi daya dia bertentangan. Okey, situasi kedua, jasad yang terapung di atas air. Kenapa jasad ni boleh terapung di atas air? Ini adalah sebabkan bongkar kayu ni mengalami tindakan daya graviti yang dikenali sebagai berat. Daya tindakan yang dikenakan ke atas bongkar kayu ni adalah daya tindakan iaitu berat, dan dalam masa yang sama daya tindak balas dikenakan ke atas bongkar kayu ini, iaitu adalah dalam keadaan bertentangan arah tetapi magnitud ataupun nilai dia adalah sama. Ni daya tindak balas. Nampak dah? Dia punya anak panah dia bertentangan. Dia tidak sama. Ini maksud pasangan daya tindakan dan daya tindak balas. So kamu kena faham, kamu kena kenal pasti. Jika dia bagi sesuatu situasi, kamu kena recognize, you kena kenal pasti yang manakah daya tindakan dan yang manakah daya tindak balas. Okey? Ini adalah sebuah so sama troli ni, satu troli kita letakkan spring. Ni kita konsep sebagai pemampatan spring. Okey, konsep pemampatan spring.
Okey, troli pertama kita letakkan spring, kemudian kita akan rapatkan kedua-dua troli ni, kita mampatkan spring dan kita akan lepaskan. Okey, nampak tak? Permulaan kita rapatkan, kita akan ada daya tindakan dan daya tindak balas. Kedua-duanya ialah daya elastik sama. Tindakan daya yang dikenakan adalah daya elastik. Tetapi daya elastik daya tindakan dan daya elastik yang bertindak sebagai daya tindak balas, dia adalah arah yang bertentangan. Okey, arah yang bertentangan. Sebab tu apabila kita mampatkan, sampai nampak ke kanan, kita akan mampatkan rapat. Di sini kita nampak arah troli ni, nampak tak? Arah troli ni adalah bertentangan. Arah troli ni adalah bertentangan. Arah troli ni adalah bertentangan. Okey, pergi kanan kiri. Okey, dia adalah arah yang bertentangan. Ini kita panggil sebagai daya tindakan dan daya tindak balas. Okey. So, itu sahaja berkaitan dengan itu sahaja untuk tajuk daya. Cikgu harap konsep ni dapat memberi manfaat kepada semua anak-anak cikgu. Selamat belajar dan selamat maju jaya. Sekian, terima kasih.